الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekalian dirahmati Allah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan anugerah demi anugerah daripada Allah. Masih lagi ada tempat peringatan yang Allah beri ruang kepada kita agar kita diperingati. Masih ada ruang nasihat demi nasihat di dalam qalbun kita. Masih ada masa dan waktu untuk kita menerima hidayah daripada Allah. Dan masih ada ruang rahmat di dalam kehidupan kita. Selalu saya nyatakan di dalam kuliah saya, ilmu, kesihatan, kekayaan, pangkat tidak menjamin kejayaan seseorang itu pada sisi Allah. Tetapi ketakwaan yang hakikah, yang sebenar-benarnya, sehingga kita meletakkan diri kita sebagai ubudiyah, seorang hamba Allah, ibad, hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ni Allah beri saya kesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya nak bawa diri saya dengan tuan-tuan satu perkataan daripada Ibn Qayyim Jauziyah. Beberapa perkara yang menjadi asbab tertutupnya pintu taufik Allah. Kita sebenarnya dikelilingi dengan taufik Allah. Kita sebenarnya sentiasa berada di dalam taufik Allah. Cuma kita tidak sadar. Dan bila kita tidak sadar dan kita tidak tahu, kita tidak boleh mengambil ia sebagai taufik. Kita tak boleh mengambil ia sebagai satu pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibn Qayyim? Satu, sibuk dengan ni'mah tetapi lupa untuk mensyukuri akan nikmat tersebut. Sibuk dengan menagih nikmat, mencari nikmat, tetapi lupa untuk mensyukuri akan nikmat tersebut. Nikmat pada diri kita, isteri, anak-anak, pekerjaan kita, nikmat ilmu, nikmat ikhtiar, tetapi lupa nak meletakkan kesyukuran kepada Allah. Saya suka bawa semasa lockdown. Ketika itu semua orang tak boleh buat apa-apa. Berjalan tak boleh, datang ke masjid tak boleh, berniaga tak boleh.
Apa pun tak boleh. Hatta nak keluar rumah, sebelah jiran pun tak boleh. Ketika itu semua orang pasrah dengan Allah. Penyerahannya dengan Allah bulat. Ketika itu baru kita merasai nikmatnya di masjid, nikmatnya berjiran, nikmatnya makan, nikmatnya ada harta, nikmatnya bagian-bagian. Tetapi apabila kita mula menagih nikmat, mencari nikmat Allah, tetapi kita lupa hendak meletakkan syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nabi Allah Daud alaihissalam pernah minta perlindungan dengan Allah beberapa perkara. Pertama, anak-anak yang menguasainya, kata Nabi Daud. Iaitu Nabi Daud mohon perlindungan Allah daripada anak-anak yang derhaka. Ada anak, tetapi anak itu tidak boleh menjadikan qurrata ain. Anak yang tidak boleh sejukkan mata hati kita. Anak yang tidak boleh mewarisi akan sifat wildanun mukhalladun. Anak-anak seperti mana anak jannah. Kedua, kata Nabi Daud alaihissalam, isteri yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Iaitu isteri yang derhaka, isteri yang menyusahkan, isteri yang tidak boleh menjadi tulang belakang seorang suami, yang mengajak, membantu suami itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai isteri boleh bantu berniaga, ramai isteri boleh membantu hal dunia, ramai isteri boleh menguruskan hal-hal keuangan dan sebagainya. Tetapi sedikit isteri yang boleh menjadi tulang belakang untuk agama Allah, membangkitkan suaminya untuk menegakkan agama Allah, gerakkan suaminya untuk mentakarubkan dirinya kepada Allah, menjadi asbab agar suaminya boleh mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kata Nabi Daud alaihissalam, harta yang membebankan. Ada harta tetapi membebankan, merosakkan, menjadikan dia jauh dengan Allah. Ini ada nikmat, tapi nikmat itu tidak boleh menjadikan kita hampir dengan Allah. Makin ada nikmat, makin jauh. Makin ada nikmat, makin lupa dengan Allah. Makin ada nikmat, makin sombong dengan Allah. Makin ada nikmat, makin tidak melihat akan Allah. Tuan-tuan, virus corona ni tak nampak. Istilah tak nampak ni ghaibun. Allah didik kita. Benda yang ghaib semua orang takut. Benda tak nampak semua orang takut. Tetapi Allah jelaskan dalam Al-Quran ada perkara yang ghaib, yang dahulu datangnya daripada COVID ini. Iaitu alamul akhirah, alamul barzakh, titian sirat, yaumul hisab. Kenapa manusia kita sendiri tidak boleh meletakkan ketakutan, berjaga-jaga tentang perkara yang ghaib yang telah dijelaskan oleh Allah beribu tahun yang dulu melalui lisan Sayyidina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini semua berlandaskan iman. Kenapa orang takut? Sebab puncanya orang takut mati. Kenapa orang takut mati? Jawapannya bukan sebab amalnya sedikit, tetapi mereka sayang dengan dunianya. Mereka sayang dengan kereta mewahnya. Mereka sayang dengan rumah besarnya. Mereka sayang dengan hartanya yang banyak. Mereka sayang dengan kawan-kawan yang tak pernah memperdulikan agamanya. Mereka takut mati. Takut nak meninggalkan dunia. Takut nak bertemu dengan Allah. Kerana dunia yang bakal ditinggalkan.
Kalaulah kita tagih nikmat, cari nikmat, bersungguh-sungguh dengan nikmat, tetapi kita tak mahu meletakkan kesyukuran kepada Allah, kata Ibn Qayyim, asbab pintu taufik itu akan ditutup oleh Allah. Yang kedua, kata Ibn Qayyim, ghairah dalam menuntut ilmu, tetapi tidak mahu beramal dengan ilmu. Tergairah cari ilmu, tetapi kita tak mahu beramal dengan ilmu yang ada pada kita. Sehingga ulama menyatakan, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ada hadis menyatakan kepada kita, besok di yaumul akhirah ahli ilmu ini akan dipanggil oleh Allah. Kamu dalam dunia dulu, kamu ada ilmu, kata Allah. Kita kata, ya, aku belajar ilmu, aku belajar Al-Quran, aku mengajar Al-Quran, aku ajak orang semua buat baik. Allah kata, kamu bohong. Kamu ajak orang buat baik, kamu suruh orang buat baik, tetapi kamu tak beramal dengan kebaikan, kamu masih melawan aku. Ramai kita yang berilmu, ibadat kita selesai. Salat, puasa, zakat, haji, semua orang selesai. Tapi sampai bab munakahat orang tak selesai. Orang masih berkahwin mengikut adat istiadat Melayu yang tak dibenarkan oleh syarak. Masih lagi mengikut akan perkara yang dilarang oleh Allah. Mereka tak boleh mengikut munakahat Islam. Apakah Allah perintahkan ibadat sahaja? Nikah kahwin tidak ada dalam Islam. Muamalat, cara hidup dalam Islam, berpakaian di dalam Islam. Kita sembahyang ikut Allah, kita puasa ikut Allah, kita zakat ikut Allah, kita haji ikut Allah. Sampai kepada munakahat, perkahwinan, kita tak mahu ikut Allah. Sampai bab muamalat, kita tak mahu ikut Allah. Sampai bab jinayah, akan hukum hakam negara Islam, hudud dan sebagainya, kita tak mahu ikut Allah. Kenapa kita ambil satu dan kita tinggalkan yang tiga lagi? Apakah yang satu itu perintah Allah, yang tiga lagi bukan perintah Allah? Apakah yang satu lagi itu kita boleh ikut Allah? Kenapa bab munakahat tak boleh ikut Allah? Kenapa bab muamalat tak boleh ikut Allah? Kenapa bab jinayat tidak boleh ikut Allah? Alasan kita apa orang kata? Pernah tak kita beralasan apa Allah kata? Alasan kita apa pandangan orang? Pernah tak kita berpegang apa pandangan Allah Subhanahu wa taala ke atasku? Apa Allah pandang aku? Bagaimana Allah tengok aku? Tetapi tidak. Semasa kita melanggar perintah Allah, kita akan kata, apa orang tengok aku? Bagaimana anak saudara tengok aku, makcik tengok aku, mak mentua aku tengok aku, mak saudara aku tengok aku. Kita tak mengesahkan langsung tentang Allah. Biar Allah benci aku tak apa. Jangan orang semua benci aku. Inilah yang kita pegang selama ini. Kita hanya yakin dengan ibadah Islam. Sebab itu bukan kita bodoh. Kita ada ilmu. Kita tahu yang itu halal dan itu haram. Kita tahu tidak boleh mencampurkan yang haram dan yang halal. Kita tahu tak boleh mencampurkan yang hak dan yang batil. Tetapi kita lawan Allah secara terang-terangan. Tuan-tuan, dunia ini kita boleh buat, kita boleh lepas, tetapi tidak ada ruang di akhirat untuk kita lepas. Tuan-tuan, cukuplah COVID-19 ini mengajar kita. Kita dikongkong di dalam rumah, kita dikepung di dalam satu bangunan yang kita tak mampu untuk keluar. Dan kita tak boleh keluar. Kita rasa terseksa sangat. Apakah kita tidak berfikir, besok
kita akan dihisab di yaumul mahsyar dan tidak ada ruang untuk keluar. Tak boleh nak lari mana pun tuan-tuan. Begitulah yang Allah didik kita. Waktu COVID-19, dalam keadaan lockdown, semua orang rasa terlalu azab. Duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Dipantau, dilihat. Siapa yang keluar akan ditangkap. Begitulah keadaannya. Masya Allah. Allah beritahu kita, kau tak boleh lawan aku. Engkau hebat, kau tak boleh lawan aku. Engkau alim, kau tak boleh lawan aku. Engkau kuat, kau tak boleh lawan aku. Walaupun tubuh kamu berotot-otot, kau tak boleh lawan aku. Pangkat engkau besar, kau tak boleh lawan aku. Terkepung kamu di dalam bangunan-bangunan yang kecil. Allah, ketika kita melihat tuan-tuan, apakah tidak ada air mata merasakan kebesaran Allah? Waktu Allah tunjukkan, Allah, kita ini umat yang beruntung tuan-tuan. Kaum Thamud Allah musnahkan. Kaum Nuh Allah musnahkan terus. Kaum Lut Allah musnahkan terus. Tetapi kita satu umat yang masih ada kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sebelum daripada Covid ini melanda, bermacam-macam isu tuan-tuan. Isu transgender dan sebagainya, melawan Allah secara terang-terangan. Isu Arab, isu LGBT, isu itu, isu ini. Kalau kaum-kaum yang terdahulu dihabiskan oleh Allah, kaum Nabi Lut dihabiskan oleh Allah, kaum Nabi Nuh dihabiskan oleh Allah, kaum Thamud dihabiskan oleh Allah. Tetapi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dihapuskan oleh Allah. Kita rasa kita hebat kan? Boleh Allah hapuskan kita? Boleh. Bisyafa'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita masih selamat. Kita bukan buat satu dosa, kita buat banyak dosa. Bukan sekadar maksiat zaman Nabi Lut, bermacam-macam maksiat yang kita buat, tapi Allah masih selamatkan kita. Allah tak hapuskan kita terus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jika tidak, saya tak jumpa tuan-tuan dan tuan-tuan tidak jumpa saya di masjid ini. Dengan rahmat Allah, Allah kasihani kita. Terima kasih ya Allah. Kau tak hapuskan kami. Kami boleh lagi sebut nama Engkau. Kami boleh lagi baca Quran. Kami boleh lagi salawat. Kami boleh lagi istighfar. Kami boleh lagi sedekah. Kami boleh lagi buat-buat baik. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yang ketiga, kata Ibn Qayyum, sibuk buat maksiat tapi lupa nak bertaubat. Kita rasa kita hebat. Rupa ada sifat sombong dalam hati kita. Kita rasa kita bagus. Rupanya ada sifat sombong dalam hati kita. Kita lawan Allah. Apakah itu tidak sombong? Kita tak nak ikut perintah Allah.
Apakah itu tidak sombong? Kita ingkar dengan perintah Allah. Apakah itu tidak sombong? Kita ragu dengan Allah. Apakah itu tidak sombong? Kita lupakan Allah. Kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak kali buat baik dengan kita. Kita tak pedulikan Allah yang telah berulang-ulang kali buat baik dengan kita. Kita mula melupakan Allah dan meninggalkan Allah yang berulang-ulang kali berbuat kebaikan kepada kita. Inilah busuknya kita, buruknya kita, jahatnya kita. Tetapi kita berselindung di balik serban kita. Kita berselindung di balik syal kita. Kita berselindung di sebalik jubah kita. Kita berselindung di sebalik siwak kita. Hakikatnya, pada Allah kita ini jahat. Pada Allah kita ini jijik. Pada Allah kita ini kotor. Pada Allah kita ini adalah makhluk yang sangat tidak berguna pada sisi Allah. Allah bagi kita pengajaran. Apakah kebaikan kita meningkat? Atau sebelum daripada datangnya wabak COVID ini dan selepas daripada datangnya wabak COVID ini, kebaikan kita sama. Kalau dulu tak semayang sunat, sekarang pun tak semayang sunat lagi. Sebelum COVID tak semayang sunat. Allah bagi COVID, Allah tunjukkan kebesaran, tak nak lagi semayang sunat. Tak nak lagi bangun malam, tak nampak lagi kehebatan Allah. Tak nampak lagi kebesaran Allah. Apalagi peringatan yang akan Allah berikan kepada kita. Apalagi yang kita mau lagi peringatan daripada Allah. Apa lagi yang kita hendak? Apakah kita mau umat ini dihapuskan oleh Allah keseluruhannya? Barulah kita akan kata kepada Allah, Inna muqinun, Inna muqinun, Inna muqinun. Kami dah yakin ya Allah. Baliklah pada Allah. Memang tak ada maksiat zahir. Tapi mulut kita masih lagi belum berhenti buat maksiat. Tangan-tangan kita belum berhenti buat maksiat. Mata kita belum berhenti buat maksiat. Telinga kita masih belum berhenti buat maksiat. Hati kita masih belum berhenti buat maksiat. Macam mana kita nak balik jumpa Allah? Orang kalau banyak salah, nak jumpa orang takut. Apa tak ada perasaan takut itu nak jumpa Allah? Kita kalau buat salah, jangan besarlah tuan-tuan. Baru disaman, tak ada lesen dan rotek. Pergi mahkamah, tuan-tuan rasa apa? Baru salah, tak ada rotek, tak ada lesen, pergi mahkamah. Hakim datang, kita rasa apa? Kita yang banyak salah ni, besok balik jumpa Allah. Takkan tak ada rasa takut? Ni nak balik jumpa Allah. Diri banyak salah, sombong tak buang, ujub tak buang, sum'ah tak buang. Sombong ini macam-macam. Orang alim dia sombong dengan ilmunya. Orang berilmu, orang kaya sombong dengan hartanya. Orang ada pangkat sombong dengan pangkat yang besarnya. Orang muda sombong dengan kekuatannya. Salah, itu semua salah, itu semua salah, itu semua salah. Balik, kembali kepada Allah. Semua itu dosa.
Balik kembali kepada Allah. Yang keempat, kata Ibn Qayyim, berkawan dengan orang soleh tapi tak mahu mencontohinya. Kita ramai kawan dengan orang soleh, tapi kenapa kita tak boleh ikut dia? Allah tak bagi kita taufik. Allah tak bagi kita hidayah. Dekat dengan orang baik-baik, tapi kita tak boleh jadi baik. Dekat dengan orang yang ahli zikir, kita tak boleh zikir. Dekat dengan orang ahli ilmu, beramal dengan ilmunya, tapi kita tak boleh beramal dengan ilmu kita. Apakah ilmu itu? Jadi istidraj. Ilmu kita banyak, tapi kita makin jauh dengan Allah. Istidraj ini bukan sekadar harta. Harta yang banyak, tetapi harta itu makin jauh dengan Allah. Diri kita yang punya harta makin jauh. Ada ilmu, tapi kita semakin banyak ilmu, tetapi kita makin jauh dengan Allah. Itu juga istidraj. Itu juga kemurkaan. Antara orang yang akan diheret oleh Allah ke neraka Allah adalah orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Haram langgar. Apa yang Allah kata haram masih langgar. Tuan-tuan, sebab itu berkawan dengan orang yang saleh, Masya Allah. Tengok kawan kita. Cari kawan kita. Berkawan dengan orang yang baik-baik. Kerana ini satu syafaah, kata ulama. Sebab itu Nabi Daud, antara perkara yang dia minta tolong berlindung dengan Allah, yang keempat, dia minta tolong berlindung daripada jiran. Yang mana jiran yang menutup kebaikannya dan membuka keaibannya. Kawan kita sekarang banyak macam tu. Baik kita dia tutup, aib kita dia buka. Zaman ini, zaman nak buat dosa senang. Semua orang rakam video. Orang ni buat salah, dia rakam, kita tengok. Orang ni buat salah, kita rakam. Tengok, semua orang buat salah, kita tengok. Sebagian ulama menyatakan, jika mana dalam dunia ini kita pernah melihat akan kesalahan orang lain, besok di yaumul mahsyar kita akan menjadi saksi, katanya. Orang ni buat salah, kita tengok. Orang ni buka aurat, kita tengok. Orang ni bergaduh, kita tengok. Sebab zaman ni zaman orang membuka aib orang lain. Zaman ini satu zaman orang suka menzahirkan kemaksiatan. Maksiat itu dizahirkan, aib itu dizahirkan. Saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan pada malam ini, cukuplah. Umur kita tak panjang, tuan-tuan. Umur kita tak banyak. Kita dah tak ada masa dah. Zaman ini zaman yang disebut oleh Sayyidina Rasul, akhir zaman. Baik, tuan-tuan. Kenapa makanan sekarang jadi penyakit? Orang dulu makan beras yang sama, kita makan beras yang sama. Orang dulu makan ayam yang sama, ikan yang sama, kita makan ikan yang sama. Kenapa sekarang semua orang berpenyakit? Makin makan, makin sakit. Makin makan, makin sakit. Bukan makanan itu diangkat oleh Allah, tetapi yang diangkat adalah keberkatan. Dulu orang makan menjadi sehat. Sekarang orang makan jadi sakit. Yang diangkat bukan makanan. Makanan semakin banyak sekarang. Tetapi keberkatan itu diangkat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, diangkat. Tapi orang masih tak perasan.
Dulu orang yang berilmu semakin baik. Makin berilmu, makin tunduk dengan Allah. Makin beramal, makin tunduk dengan Allah. Makin baca Quran, makin tunduk dengan Allah. Sekarang ilmunya banyak, majlis ilmunya banyak, tetapi manusia makin lawan Allah. Manusia makin melawan Allah, melanggar perintah Allah, bergaduh sesama sendiri, memutuskan silaturahim. Antara apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul, antara orang yang tidak akan masuk jannah Allah adalah orang yang memutuskan silaturahim. Kita ada putuskan silaturahim atau tidak dengan adik-adik kita, dengan mak saudara kita, dengan bapa saudara kita? Baik. Kita putuskan silaturahim itu sebab apa? Apakah sebab dunia atau sebab akhirat? Orang putuskan silaturahim sebab dunia, bukan sebab akhirat. Kita putuskan silaturahim bukan sebab akhirat, bukan sebab Allah dan Rasul, tetapi semuanya sebab dunia. Sebab tanah, sebab duit. Kita bergaduh langsung putus silaturahim. Bukan sebab akidah, bukan sebab Islam, bukan sebab Allah, bukan sebab Rasul. Kita meninggalkan mereka. Inilah hijrah, tuan-tuan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sayyidina Abu Bakar tinggalkan ayahnya kerana Allah dan Rasul. Semua orang tinggalkan keluarganya, berpindah ke Madinah. Kerana Allah, sebab aku sayang Allah, sebab aku sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan ikut Allah, aku akan ikut Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya pernah tinggalkan, tuan-tuan. Semua asalnya daripada akidah. Kalau kita tak yakin dengan Allah, kita tak boleh melaksanakan seluruh perintah Allah. Saya pernah kan tinggalkan, tuan-tuan, tahlil ini kan. La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Petang kita baca 10 kali, subuh baca 10 kali. Kita minta dengan Allah. Kuat iman kita. Kita hanya cuma ada Allah aja, tuan-tuan. Cuma ada Allah. Kita tak ada yang lain, kita cuma ada Allah. Besok balik pun ditanya pasal Allah. Ini aja tempat kita, tuan-tuan. Allah tunjuk 3 bulan tak boleh keluar mana. Semua orang angkat tangan. Ya Allah, angkatkanlah virus COVID, ya Allah. Ya Allah, semua orang jadi baik.
Keluar NGO sana, keluar NGO sini, bantu fakir miskin, cari orang susah. Betul tak tuan-tuan? Banyak NGO. Mana NGO tu sekarang? Apakah sekarang orang miskin tu dah kaya semuanya? Mana NGO tu? Mana NGO? Nabi cakap betul. Nabi kata, sedekah itu mengangkat penyakit. Sedekah itu mengangkat bala. Sedekah itu memudahkan urusan. Sebab itu negara kita cepat diangkat bala daripada negara-negara lain. Allah bagi tunjuk, tuan-tuan, suruh kita fikir. Tuan-tuan tengok graf COVID sedunia. Negara manakah yang paling banyak bilangannya yang terkena virus ini, tuan-tuan? Semua negara-negara kuasa besar. Amerika, China, Rusia. Mereka angkuh dengan Allah, kami kuasa besar. Aku hantar virus ini, kamu tak boleh lawan. Mana perisai kamu? Allah hantar virus ini ke Malaysia. Kita mula, tuan-tuan, kembali kepada Allah. Tapi sekarang semua orang dah mula lupa dengan Allah. Puncanya apa? Bila akidah tidak selesai. Tahlillah balik tajdid iman. Tak ada kekuatan ilmu jika Allah tak tolong kita. Saya baca lagi. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, benda saya tak buat, saya tak nak bagi. Inilah yang kami buat di madrasah. Pagi, subuh 10, asar 10. Tuan-tuan pun tengok saya. Jamaah Masjid Pengadang Baru ni dah kenal saya dah. Saya tak ada berniaga. Saya tak ada aset. Sekolah tak minta yuran. Dari PKP sampai sekarang pelajar saya cuti raya aja. 2 minggu. Lockdown 3 bulan, saya dengan pelajar-pelajar saya di madrasah. Mereka dengan saya. Kami tak cuti. Tapi 3 bulan kami tak belajar. Kami habiskan masa dengan zikrullah. Salat hajat tiap-tiap malam. Tiap-tiap lepas maghrib. Bacaan Riyas al-Mustaghisin kami amalkan. Mohon minta dengan Allah. Selamat, selamat. Sebab itu, Masya Allah, bila kita sentiasa dengan Allah, hati kita akan tenang. Selalu saya baca ayat ini. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Saya baca tahlil ini. Saya baca lagi 3 kali. La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. 2 lagi sebab pintu taufik tertutup, tapi kita jadikan 1. 8.30 saya berhenti. Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang kelima, dunia di belakangmu
tetapi kamu mengikuti. Akhirat di hadapanmu, tetapi kamu membelakang. Kita ni semakin lama semakin nak tinggalkan dunia. Dunia dah duduk belakang, tapi kita patah balik. Kita ikut dunia. Akhirat di depan, kita membelakangkannya. Sampai sekarang kita masih fikir yang sama. Buat benda yang sama. Tak habis-habis dalam perkara yang sama. Kita akan gelisah benda yang sama. Apa yang kita gelisahkan? Tentang isteri, tentang anak, tentang harta. Semuanya perkara yang sama dari dulu. Orang yang belum kahwin, fikir benda yang sama. Itu tadi saya sembang-sembang dengan sahabat. Ada di tempat mereka, hantaran ini tuan-tuan ikut sijil. Kalau SPM sekian banyak, Master sekian banyak, PhD sekian banyak. Lalu saya pun cakap macam ni, benarlah yang apa dinyatakan oleh Sayyidina Rasul. Besok bila orang bujang, susah nak kahwin, Nabi kata, zina ini akan berluas-luasa. Berlakunya zina ini secara berluas-luasa. Orang susah nak kahwin. Kenapa? Modalnya tinggi. Sebab itu saya pernah cakap dengan tuan-tuan. 4 orang anak perempuan saya, satu hantaran saya tak ambil. Nak bagi-bagi, tak bagi tak apa. Bukan saya cakap saja, saya buat. Tapi Allah bantu saya, tuan-tuan. Kenduri kahwin dalam meriah macam orang lain. Orang ini bagi lembu, orang ini masakkan, orang ini, Masya Allah, datang mananya pertolongan Allah. Jika kita benar-benar mengikut Allah, maka diperlihatkan akan kebesarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perasaan gelisah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadis yang terkandung dalam kitab Al-Adhkar, nak mengangkat akan kegelisahan itu, kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sarankan kepada kita, jangan tinggal zikir. Saya dah bagi juga ke tuan-tuan. Tapi tak tahulah tuan-tuan punya bukan tuan-tuan punya. So, saya pernah cakap di masjid ini kot. Sekarang zikir nak dapat senang, tapi nak buat susah. Dulu amalan zikir-zikir wirid-wirid nak dapat susah, nak buat mudah. Saya dulu pengalaman, waktu saya belasan tahun, ketika mula-mula tariqah yang saya nak minta bai'ah, saya dihalau, tuan-tuan. Ketika itu mursyid halau saya. Tarikat Naqsyabandiyah waktu itu. Saya nak minta bai'ah tarikat Naqsyabandiyah, mursyid kata kamu balik dulu. 7 kali saya pergi, tuan-tuan. Tapi saya jenis orang degil. Orang degil ini, selagi kita adanya usaha ikhtiar. 7 kali saya menghadap mursyid. Kali yang ke-7 mursyid panggil. Kamu ni keras kepala. Umur saya 14 tahun. 14 tahun, tuan-tuan. Kamu ni keras kepala. Malam Jumaat, saya dapat talqin tariqah yang pertama. Naqsyabandiyah. Allahu. Mursyid saya dah meninggal.
Kita boleh buat dalam Naqsyabandiyah sebelum daripada solok wajib 5,000. Apabila telah masuk kepada solok 10,000 sehari. Mudah Allah bagi ketika itu sebab kita nak dapat tu susah. Kita nak dapat tu susah. Zikir-zikir ini susah kita nak dapat. Untuk dapat talqin itu susah. Sekarang senang masyaikh nak bagi. Tetapi nak beramal disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca 3 kali saya berhenti. 8.25 dah ni. Maaf ya Ustaz, terlewat. Sikit. Saya baca 3 kali. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. 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 Siapa yang selalu bacanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat kegelisahan dalam jiwanya. Jiwa dia tenang. Ini kata Nabi, tuan-tuan, bukan kata saya. Kalau tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan bacalah. Tapi kalau tuan-tuan tak nak tenang, tak payah. Mudah aja. Kalau nak tenang, kita buat apa yang Nabi suruh. Kalau tak nak tenang, kita tinggalkan apa yang Nabi suruh. Selesai. Jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya mohon doa semua orang. Doakan kami, doakan madrasah kami. Tuan-tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya dapat husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Saya doakan tuan-tuan juga. Semoga tuan-tuan dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam barakah, keberkatan. Allah barakahkan segala usaha tuan-tuan, mudahkan segala urusan tuan-tuan. Allah angkatkan penyakit di tempat kita, negeri Terengganu khususnya, seluruh Malaysia khususnya, diangkat cepat oleh Allah bila semua orang mula kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, tuan-tuan, saya bukan meminta tetapi memberi ruang. Saya tak minta tapi memberi ruang. Iaitu bil air dan bil api madrasah siang tadi baru pegani bahagian pengurusan mesej saya. Jika ada tuan-tuan nak sama-sama menyelesaikan. Jadi bulan ini 7,700 bulan ini. Kurang daripada bulan lepas. Bulan lepas 8,000 lebih, bulan sebelumnya 10,000. Bulan ini makin sikit. Jadi saya tak minta. Tapi saya bagi ruang dengan tuan-tuan jika ada dalam kehendak Allah. Jadi sebab saya serah semua benda dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang jika ada ketentuan Allah atas tuan-tuan, alhamdulillah. Jika tidak ada ketentuan daripada Allah, kita serah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya, bagaimana urusannya, kita tak tahu. Tapi pasti selesai. Sebab innaka la tukhliful mi'ad. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah. Kami tidak ada daya dan upaya, Ya Allah. Kami hanya ada Engkau, Ya Allah. Kami ada hanya
kami hanya ada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami minta tolong Engkau ya Allah. Kami minta bantuan Engkau ya Arhamar Rahimin. Angkatkanlah bala dalam negeri kami ini, khususnya Terengganu ya Allah. Penyakit COVID-19 ini ya Allah. Dan angkatlah penyakit COVID-19 ini amnya di seluruh Malaysia ya Allah, negara kami. Kami mohon ya Allah, kerana Engkau yang mendatangkan penyakit ini dan Engkaulah yang berhak mengangkat penyakit ini ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya ya Arhamar Rahimin, melainkan dengan pertolongan Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami nak jadi baik ya Allah, tapi kami tak mampu ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kami nak beramal saleh, tapi kami tak mampu ya Allah. Berilah kami peluang ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami nak berhenti buat maksiat, tapi kami tak mampu ya Allah. Tolonglah beri kami kekuatan meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami lemah sangat ya Allah. Kami ni lemah ya Allah. Kami ni lemah sangat ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami, tetapkan iman kami, sehingga saat kami mati, jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Waktu kami mati, jangan Kau angkat iman kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.